Jadi alhamdulillah ramai juga hari ini yang menderma, dan insyaAllah semua sumbangan anda semua akan kita memberi kepada orang yang memerlukan. Terima kasih kepada semua yang menderma. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ibu, apa di dalam sampul surat yang ibu bawa? Ibu hendak ke mana? Wang derma. Ibu hendak ke Jamiah untuk menderma. Jamiah kini ada khidmat menderma dalam talian. Lebih mudah dan selamat. Mari saya uruskan. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Lama kita tak jumpa. Kau nak ke mana? Aku nak ke Jamiah untuk menderma. Wah, kau nampak semakin sihat. Syukur. Doktor pun cakap begitu. Berkat suka menderma tu, aku pun nak ke Jamiah ni untuk menderma. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Tahun ni, sudah lebih 30 tahun Haji Hussein menderma dengan Jamiah. Ini derma saya untuk tahun ini. Derma Tuan Haji Hussein tahun ni 2 kali ganda dari tahun lalu. Syukur, rezeki saya semakin bertambah. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program Hubbul Quran, Cinta Al-Quran tadi. Sudah pasti Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala
yang mengandungi berbagai-bagai hikmah, rahsia-rahsia yang tersembunyi. Maka di antaranya adalah buah-buahan ataupun dipanggil Quranic food tadi. Di antara banyak-banyak makanan yang terkandung superfood di dalam Al-Quran adalah khal ataupun cuka cider. Nah, marilah sama-sama kita mendengar satu cerita. Riwayat daripada Jabir, hadis yang sahih, mengatakan pada satu ketika Nabi pulang ke rumah dalam keadaan lapar. Maka Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, adakah kamu mempunyai apa-apa lauk hari ini? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami tidak mempunyai apa-apa lauk melainkan khal. Maka Nabi tersenyum sambil mengatakan, ni'mal idam al-khal ataupun ni'mal idam al-khal. Nikmatnya, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa keping roti kering dan mencecahnya dengan khal ataupun cuka cider itu. Dan dikatakan, maka Nabi terus mengatakan, ni'mal idam al-khal, what an excellent food is vinegar tadi. Hadis riwayat Muslim. Dan dikatakan juga oleh Ibn Qayyim al-Jauzi bahawa cuka ini merupakan ancient food and remedy. Maknanya makanan purba dan begitu juga obat penawar bagi segala macam penyakit. Maka dengan syarat kita mengamalkan mengikut preskripsi atur makan yang betul tadi, barulah dia akan menjadi penawar. Maka seterusnya dikatakan bahawa vinegar is liquid condiment with a sharp taste which produced by turning alcohol into acetic acid. Cuka adalah cecair yang mempunyai rasa yang sangat tajam yang boleh dilakukan dengan menjadikan alkohol acetic acid dengan proses fermentation ataupun perendaman. Sebaik-baiknya perendaman itu adalah 3 hari 3 malam. Tapi kalau benar-benar nak menghilangkan saki baki alkohol itu dikatakan lebih kurang 7 hari 7 malam sehingga tidak mempunyai apa-apa bekas alkohol dan kita makan dalam keadaan halalan thayyibah. Cuka apple ataupun cuka dapat dibuat melalui sama ada dengan buah-buahan, di antaranya buah-buah anggur, buah orange, beetroot, buah semangka ataupun tebu, apple, berries dan termasuk juga kurma. Akhir sekali menurut Profesor Yusof dalam kitabnya Islamic Medicine The Key to a Better Life dikatakan bahawa para saintis telah dapat membuat beberapa chemical melalui khal ataupun cuka tadi dan dijadikan makanan ataupun obat yang sangat mujarab. Dan dikatakan lagi oleh beberapa pakar-pakar perubatan ataupun dietism dan nutritionist, dikatakan cider vinegar helps against gastric inflammation and bile and prevents toxic medication. Vinegar cuka ini dia dapat membantu mencegah daripada peradangan gastrik tadi, dan begitu juga mencairkan hempedu dan mencegah daripada obat-obatan yang mengandungi kandungan toksik yang begitu tinggi. Yang kedua, cuka cider ini juga dapat memperbanyakkan susu bagi ibu yang sedang menyusu anak, dan begitu juga ia dapat mencairkan darah ketika darah itu beku ataupun bertumpuk. Dan begitu juga selain dari itu ia dapat membantu bagi mereka yang mengalami masalah sembelit ataupun constipation dan menghilangkan kehausan. Jadi sebab tu dalam kita berbuka ni boleh juga kita mengamalkan berbuka puasa
dengan jus cuka. Pastikan cuka itu adalah cuka organik yang asli. Mengapa saya katakan organik? Kerana fermentationnya, pemeramannya adalah asli. Dia tidak ada campur dengan apa-apa bahan chemical. Jadi dia dilakukan secara tabii, secara natural. Dan berhati-hatilah artificial vinegar kerana dia ada kandungan campuran chemical yang boleh membahayakan perut kita, usus dan sebagainya. Jadi saya nasihatkan kalau nak cari cuka, di antara bread yang terbaik, jenama yang terbaik adalah bread. B-R-A-G-G, with the mother. Maknanya dia pemeramannya bersama dengan dia punya nutrisi asli. Jadi kalau kita lihat di bawahnya tu ada keruh-keruh, maknanya dia punya kerak-kerak daripada pemeraman nutrisi yang asli. Berhati-hati kalau kita membeli cuka yang kita lihat begitu jernih. Selalunya restoran-restoran menggunakan untuk pemeraman lada, bawang ataupun sebagainya. Dia menggunakan cuka yang sangat tajam, itu sangat berbahaya dan tidak boleh membuat obat tadi. Dan seterusnya dikatakan bahawa cuka juga membantu digestion process, mana proses pencernaan dan mencairkan lendir-lendir atau phlegm, dan dia dapat melembutkan makanan-makanan yang keras dan begitu juga memperlancarkan perjalanan darah apabila diamalkan secara betul. Bagaimana cara kita mengamalkan? Setiap pagi kita mengambil air 100 ml, air panas, suam. Kita letakkan 1 sudu cuka apple ataupun apa-apa cuka yang asli yang mempunyai USDA, organik, dan kita taruh 1 sudu kecil madu asli tadi, dan kita kacau dan kita minum. InsyaAllah ia menjadi penawar. Dan pada hari itu kita tidak akan dicegahkan ataupun diberi pelindungan daripada keracunan makanan. Dan seterusnya, bagi mereka yang mengalami sakit gigi di tengah-tengah malam, apakah yang harus dia lakukan? Dia nak pergi dentist, tengah-tengah malam mungkin tidak ada dentist yang buka. Maka satu petua yang boleh kita lakukan, kita ambil air suam 1 gelas, kita letakkan 1 sudu makan cider apple dan kita kacau dan kita sip ataupun komo-komo. Komo-komo 3 kali setiap setengah jam. InsyaAllah dia dapat membunuh segala macam kuman-kuman yang terdapat di dalam gigi kita ataupun gusi kita. Boleh dilakukan insya-Allah taala. Begitu juga kadang-kala isteri-isteri kita yang sedang masak di dapur, kadang-kadang terkena minyak panas, terkena air panas. Cara untuk kita cepat-cepat membantunya adalah dengan sapu cider vinegar, supaya dia tidak akan mengakibatkan letupan ataupun selalunya apabila kena minyak panas, air panas dia akan keluar seperti macam belon tadi. Jadi untuk mencegahnya kita sapu dengan cuka apple ataupun vinegar cider tadi. Cuka juga dapat membantu terhadap mereka yang mempunyai tumor, tumbuhan di dalam perut ataupun di mana-mana daerah apabila diamalkan dengan cara betul. Cuka juga dapat menjadi appetite stimulant, mana pelancar. Apabila seseorang itu tidak mempunyai selera untuk makan, sebagai idam, sayur-sayuran, kita campur sedikit 1 sudu cider vinegar, agar apabila kita menjadikan permulaan makanan kita tu, dia akan menjadi lancar, dia akan mendatangkan selera untuk kita terus makan tadi. Begitu juga dikatakan apabila anak-anak kita yang mengalami masalah pesticide ataupun mempunyai cacing dalam perut, ia juga membantu untuk mematikan cacing-cacing yang terdapat di dalam perut. Begitu juga
mereka yang mengalami sakit perut tadi ataupun dikatakan keracunan makanan. Seterusnya dikatakan antara khasiat ataupun manfaat cuka itu boleh juga kita lakukan sebagai moisturizer bagi orang yang mengalami kekeringan. Kadang-kadang kita kurang minum air, jadi di antaranya sebagai moisturizer kita ambil satu gelas air panas, kita letak satu sudu teh cuka, ia dapat menjadi moisturizer. Dan begitu juga melancarkan diuretik ataupun dikatakan melancarkan pelancaran air kencing. Dan bagi orang yang mengalami sukar untuk mengeluarkan peluh, apabila dia mengamalkan minum jus apple cider satu gelas, insya-Allah tubuh badannya boleh membantu untuk mengeluarkan peluh-peluh. Dan ia juga membantu stomach indigestion atau digestion, dan ia memecahkan dan menghancurkan dan menghadamkan makanan-makanan yang berat yang kita makan, kandungan protein yang begitu banyak. Imam Ar-Razi mengatakan bahawa vinegar soften the heavy humus in the body. Bahawa cuka cider ini dapat melembutkan kandungan-kandungan makanan yang begitu berat ataupun kandungan lendir yang begitu banyak ataupun hempedu-hempedu yang mempunyai masalah, dan begitu juga membuang angin-angin yang terdapat di dalam perut. Maka seterusnya amalkanlah budaya memakan cuka cider. Antaranya kalau sekiranya seseorang itu mengalami masalah sembelit ataupun constipation, dia mengamalkan satu cawan air panas campurkan satu sudu kecil apple cider. Begitu juga insomnia. Ada di antara mereka yang sukar untuk tidur. Amalkanlah minum air cuka satu gelas suam dan letakkan satu sudu kecil madu lebah tadi. Dan seterusnya bagi mereka yang ingin mengurangkan berat badan ataupun kolesterol yang tinggi, amalkanlah pada malam sebelum tidur satu gelas air panas dan letakkan satu sudu cider vinegar ataupun cuka dan kacau, dan minumnya harus kita sip pelan-pelan, sikit, sedikit. Jadi satu hari yang kita makan kandungan protein yang begitu banyak, ia dapat menghancurkan dan menghadamkan, dan paginya kita akan merasa ketenangan untuk membuang air besar. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat mengamalkan budaya minum ataupun makan cuka apple ataupun cuka cider. Sidang penonton di rumah, kalau kita bertanya, adakah anda sihat? Jika anda sihat, apakah itu sihat? Mengikut World Health Organization mengatakan, jika seseorang itu sihat ialah keadaan sejahtera badannya, jiwanya dan sosial. Namun menurut Islam, seseorang itu dikatakan sihat memenuhi 3 perkara. Yang pertama, kesihatan jasmaninya, kesihatan rohaninya dan kesihatan sosial. Mudah-mudahan kita mengamalkan budaya hidup sihat agar kita menjadi seorang Muslim yang gagah, yang kuat dan begitu juga cerdas dan sihat. Maka jangan ke mana-mana, terus bersama kami sehinggalah azan maghrib berkumandang, sehingga kita menjamu untuk membuka puasa dengan superfood, maknanya makanan-makanan yang terdapat di dalam Al-Quran, yang dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Selamat berbuka. Ibu, apa di dalam sampul surat yang ibu bawa? Ibu hendak ke mana? Wang derma. Ibu hendak ke Jamiah untuk menderma.
Jamiah kini ada khidmat menderma dalam talian. Lebih mudah dan selamat. Mari saya uruskan. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Jamiah Singapura mengucapkan selamat berbuka puasa. Terbitan produksi Jamiah Singapura.